أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang sedang menonton Impact Chit Chat untuk episod keempat. Dan hari ini 27 Ramadan 1441 Hijrah dan juga hari ini 20 Mei 2020. Masya Allah, satu tarikh yang sangat-sangat cantik sebenarnya, 25-20. Okey, baik. Dan hari ini juga akan menjadi hari yang sangat istimewa sebab kita akan discuss tentang satu topik yang sangat penting, topik yang sangat sensitif, topik yang mana orang kita merasakan ia sebagai satu tabu, satu benda yang malu kalau kita nak cakap, benda yang berkaitan dengan dalam kelambu, betul? Alright. Tetapi oleh kerana tidak ada perbincangan yang sihat tentang isu ini menyebabkan ia menjadi masalah-masalah yang lebih besar. So itu yang kita nak tengok pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, alright, dalam topik yang sangat-sangat penting. Okay, dan bagi anda yang first time bersama dengan kami Impact Chit Chat, ini adalah satu sesi kita nak sembang santai, diskusi santai demi misi ummah tercapai. Okay, alright. So kita nak santai-santai saja, tapi topik ni penting. Topik ni penting. Sebelum-sebelum ni kita dah bercakap tentang pelaburan untuk anak-anak, kita dah bercakap tentang connection before correction, is more on parenting, dan dalam episod yang pertama kita bercakap tentang macam mana nak jadikan anak kita menjadi hadiah untuk ummah. Dan pada hari ini apa yang kita akan bawakan kepada anda adalah topik yang mana kita akan bercakap tentang pendidikan seks zaman TikTok. Dia punya nama pun dah menarik dah. Okay? Dan yang menjadikannya lebih menarik, kita bawakan kepada anda khas dalam Impact Chit Chat ini seorang tetamu yang bagi saya sangat layak untuk bercakap topik ini. Beliau adalah nak panggil apa?
pejuang pendidikan seks. Okey, tak tahu. Tapi nanti kita akan berkenalan dengan beliau sebentar lagi. Beliau yang dimaksudkan adalah Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Masya Allah. Selalunya nama kalau ada Al-Al ni memang power tuan-tuan dan puan. Alright, okey. Dan hari ini kita akan bersama dengan beliau dan kalau ikutkan Akhi Fairuz Al-Jengkawi ni merupakan seorang media social influencer yang sangat-sangat ramai followernya, dan dia bukan setakat ada ramai follower. Kalau nak ikutkan setakat follower ramai, Firaun pun ramai follower. Tapi dia punya follower ini digunakan untuk berdakwah, untuk menyampaikan tarbiyah secara online tentang sexuality, tentang pendidikan seks yang sangat-sangat membantu mak ayah di luar sana. Jika anda adalah mak ayah, anda kena tengok. Jika anda anak-anak pun, anda patut tengok. Cuma hari ini, kita akan cakap banyak benda-benda yang sensitif. Kita juga akan sebut benda-benda yang selama ni kalau kita sebut, mak kita marah dekat rumah. Apakah itu? Baiklah, jadi tanpa membuang masa, saya nak menjemput tetamu kita pada hari ini. Jom kita bagikan tepukan yang cukup gemuruh untuk Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang? Abang Bat, okey? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah, sangat-sangat sihat. Okay, ada dengar, cuma suara dengan mulut tu macam lari sikit. Macam lari sikit. Okey, dah makin okey. Okey dah, cantik. Okey, 1, 2, 3. Okey. Allah Akbar. Sorry terjatuh. It's okay. Itu namanya excitement kita sedang hadapi. Bagi anda yang sedang menonton, jangan tukar siaran anda. Ini bukan Upin dan Ipin. Alright. Ini bukan Upin. Saya bukan Upin dan Akhi Fairuz bukan Ipin. Alright. Dan seorang lagi kalau ada dia akan jadi Apin. Okay. Hari ni dalam Impact Chit Chat ni kita nak bincang something. Bukan apa Akhi Fairuz. Selama ni kalau orang tengok Impact Chit Chat, dia akan kata macam, ui, The Rock pun boleh cakap Melayu tapi hari ni bila dia tengok Impact Chit Chat, dia rasa macam rupa-rupanya Upin Ipin dah besar rupanya. Dah besar, betul. Rambut dia daripada sampai ke besar dia tak ada rambut kan. Yes. Okay. So Akhi Fairuz dan tuan-tuan memang menyebabkan jantung saya tadi hampir berhenti sebab dia baru saja masuk sebenarnya dalam kita punya live. Sibuk sekarang ni, orang yang sangat sibuk. Tadi ada ceramah dekat mana? Saya pagi tadi pukul 9 sampai 10 dengan Nuha Care dengan bersama dengan guru-guru yang mendidik anak-anak istimewa. Sampai pukul 10:30 sampai pukul 12 tadi bersama dengan SMKA Tun Johar Sandakan. Mereka buat live dengan para pelajar sebab mereka rasa sangat penting untuk membantu pelajar waktu PKP. Dan sekarang ni bersama dengan tim Impact pukul 12. Jadi memang 3 live hari ni straight daripada pagi sampai tengah hari. Dahsyat. Perdana Menteri pun tak macam ni tau. Alright, okay. So kita punya tetamu ni sangat istimewa. Okay, Akhi Fairuz boleh tak Akhi Fairuz perkenalkan dulu diri Akhi Fairuz. Alright, okay. Memang semua orang dah kenal dah. Tapi just untuk apa yang Akhi Fairuz, kalau orang tanya, siapa Akhi Fairuz Al-Jengkawi ni? Sebab orang tengok muka Kedah, cakap Kedah tapi nama Pahang. Jadi elok perkenalkan dulu diri. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya letak kat bawah boleh dengar kuat ke? Kalau saya tak pegang ni boleh dengar? Boleh. Okey. Saya nama Muhammad Fairuz bin Abu, berasal daripada Pahang, ya. Tinggal di Kedah. Sebab itu kadang-kadang orang keliru, dia ni tinggal Kedah ke Pahang. Saya asal daripada Pahang, spesifik tempat Felda Jengka. Jadi tempat kelahiran saya itu saya abadikan di dalam nama saya. Itu ada Al-Jengkawi di belakang. Merujuk tempat kelahiran. Jengka berapa? Lahir di mana? Jengka berapa? 21. Jengka 21. Jengka 21. Jadi Al-Jengkawi lah. Saya dari Akhi Fairuz tu Pulau Bila Pinang. daripada Penang ni, kalau Al-Pinangi dengar macam Arab dia tak dengi. Jadi kita dia tak dengi kan? Ya, tak boleh lah Dan sekarang saya menetap di Al-Ustaz Kedah. Saya bermula daripada 2011 telah bersama dengan satu satu gerakan yang memang fokus kepada isu-isu remaja. Kalau mungkin tuan-puan pernah dengar tentang Raudatus Sakinah.
Ratu Sakinah yang dia ada rumah perlindungan remaja wanita yang hamil luar nikah. Dan ketika tu saya bersama dengan mereka melatih saya untuk bercerita tentang advocate berkaitan dengan jauhi zina, dan sehinggalah pada tahun 2017 saya bergerak sendiri untuk menyampaikan spesifik topik berkaitan dengan sex education. Sebab saya nampak ada sedikit kekurangan yang perlu ibu bapa tahu, yang sepatutnya kita dah bicarakan benda ni lama, tapi dia sentiasa menjadi stigma dan polemik panjang sampai tidak ada jalan penyelesaian. Saya perasan abang, saya nak cerita pada tahun 2010 ketika tu masih lagi muda, rambut masih ada lagi sedikit. Ketika tu sudah ada polemik bercerita tentang nak implement pendidikan seksual di sekolah. Maka saya faham ketika itu banyak yang menentang disebabkan mereka rasa kenapa nak ajar budak tentang seks. Manusia ni tak perlu diajar, itu adalah fitrah. Dan mereka juga kata binatang tak perlu diajar, elok dia boleh melahirkan anak. Seperti itulah. Jadi ketika tu saya juga beranggapan sedemikian. Maksudnya kenapa nak cerita, tak perlu. Tapi bila saya berhadapan dengan remaja, pergi ke sekolah bersama dengan remaja hamil luar nikah, jumpa pula dengan ibu bapa yang anak dia ketagihan dengan video lucah, anak yang dicabul, saya nampak ada satu lompong yang besar yang tak cuba ditutup, yang itu adalah yang dipanggil sebagai pendidikan seksualiti. Jadi itulah yang saya gerakkan cerita itu. Saya menulis di Facebook, menulis, berkongsi di Twitter, di Instagram, di YouTube. YouTube bukan channel saya, tapi di ML Studio. Dan akhirnya bila saya berkongsi satu demi satu macam-macam cerita yang saya dapat, semuanya berpunca daripada ketidakseriusan kita untuk mengimplement pendidikan seksualiti kepada anak-anak yang sepatutnya bermula pada rumah. Itu sedikit pengenalan tentang diri sendiri. Oh lupa, umur 35 tahun. 35 tahun, baiklah. So, Akhi Fairuz, kita nak tahu juga kan, kenapa pendidikan seks ataupun sexuality ni menjadi something yang macam stigma, menjadi something yang tabu, menjadi something yang orang tak nak bincang. Kenapa budaya kita, adakah orang Melayu saja macam tu ataupun memang menjadi satu stigma kepada seluruh masyarakat dunia atau macam mana? Baik, kalau ikut daripada segi budaya, siapa sebenarnya yang open cerita ni? Kalau ikutkan, saya fikir sebab saya pernah tengok satu video di YouTube berkaitan dengan Let's Talk About Bees and a Flower, lebih kurang macam itulah, daripada Amerika Syarikat. Mereka letakkan anak di kat depan dan parents cerita pada anak tentang reproduksi, tentang kemaluan, bagaimana dia dilahirkan. Bila saya melihat di Amerika Syarikat sendiri pun, ibu ayah pun kurang bersedia untuk bercerita pada anak tentang benda ni. Apatah lagi kita di Malaysia, adat ketimuran yang kita rasa tak patut bercerita tentang benda ni. Sebenarnya kisahnya bermula bukan disebabkan mereka tak nak terima benda ni, tapi nama dia sendiri. Apa dia? Pendidikan seks. Bagi mereka bila nampak perkataan seks, ia adalah pendidikan untuk mengajar posisi melakukan hubungan seksual. Mereka nampak pendidikan seks adalah untuk menjadikan pelajar buat hubungan seksual yang penting tak mengandung, yang kita panggil sebagai apa? Safe sex. You can have sex but use condom. Mereka nampak pendidikan seks ni adalah untuk memastikan pelajar-pelajar ni boleh tidak lagi mengandung hamil luar nikah. Sebenarnya tak. Ramai yang terlupa di sebalik seks itu di depan ada pendidikan. Apa sebenarnya pendidikan yang kita nak sampaikan? Nah, sekarang ada masyarakat kita terlepas pandang. Sebenarnya dalam Islam telah diajar asas-asas bagaimana pendidikan seksual. Apa dia? Asingkan tempat tidur anak bila sudah akhir balik. Ini pendidikan seksualiti. Dan kemudian dalam Islam kita belajar dalam surah Al-Mu'minun antara salah ciri-ciri orang yang beruntung. Satu lagi ayat dia yang dipanggil sebagai furujihim hafizun, yang menjaga kemaluan ataupun kehormatan. Bagaimana bila Allah kata pada manusia ciri mukmin yang beruntung menjaga kemaluan, bagaimana kita nak cerita tentang kemaluan? Bagaimana nak menjadi orang yang beruntung kalau kita tak nak cerita tentang kemaluan? Apa itu kemaluan lelaki? Apa itu kemaluan perempuan? Dalam fiqh kita belajar tentang ambil wuduk. Faktor-faktor yang wuduk batal apa dia? Solat apa dia yang batal? Dan kadang-kadang di situ kita belajar tentang keluar air mani. Jadi budak lelaki dia akan tertanya, air mani itu apa? Ini pendidikan seksualiti. Dia cerita dalam apa? Fiqh. Apa lagi? Dia cerita pula tentang batal puasa, keluar air mani di siang hari, berjima kan. Anak akan tanya, jima persentuhan tu apa? Ini pendidikan seksualiti.
Cuma kadang-kadang bila mana kita tak bersedia nak bercerita, kita anggap benda ni lucah. Kenapa orang nampak ia lucah? Kerana daripada kecil kita telah ditekankan, dimomokkan. Bila orang bertanya, anak bertanya, kita dulu bertanya pada parents tentang topik-topik ini, tentang perkara-perkara ini, dalam fikiran mak ayah, ia tak patut ditanya dan ia lucah. Okey? Dia bermula bang daripada memberi nama kemaluan kepada nama yang tak sepatutnya. Okey, yang ni yang kalau saya selalu pergi ke sekolah tertarik sebenarnya. Kemudian Akhi Fairuz, antara benda yang selalu dia cakap adalah yang saya tengok. Saya pun tadi tengok waktu ni kita ada Puan Nurul Sherina dekat sini. Alright, okey. Tadi pun saya tengok juga sekejap live Puan Nurul Sherina dengan Akhi Fairuz kan. Okey. Dan Akhi Fairuz ni memang antara yang saya tengok memperjuangkan supaya kita berhenti menyebut perkataan boboy, punai, belalai dan mesti disebut perkataan zakat. Tiada lagi perkataan pet-pet, perlu disebut faraj. Okey, katakanlah betul. Apa yang disarankan tu parents tak nak. Parents masih lagi nak teruskan dengan panggilan yang pelik-pelik ni. What gonna happen? Apa yang akan berlaku? Kesan buruk sebenarnya bila kita tak panggil dengan nama yang betul. Kesan buruknya kita boleh nampak sekarang bila mana lawak double meaning menjadi satu benda yang norm dalam masyarakat. Okey, cuba bayangkan dalam grup masak tak jadi hari ni. Ya, pernah viral hari tu bila mana ada orang yang update tentang karipap. Okey, karipap hangit. Tapi di ruangan komen, mereka-mereka yang dewasa, mereka menggambarkan karipap itu merujuk kepada kemaluan perempuan. Dan ini adalah satu benda yang tak betul. Bila mana kita, ibu ayah masih lagi memegang pendapat ataupun persepsi, biarlah nak panggil karipap, nak panggil pepek sekalipun, ya, dia akan menimbulkan rasa okey untuk melakukan lawak double meaning dan lawak lucah. Dan akhirnya budak-budak daripada kecil bila menyebut tentang apa sahaja yang berkaitan, objek yang ada kaitan dengan kemaluan, maka dia akan cepat trigger. Saya hari tu bang pergi ke sekolah, cikgu cerita tentang subjek sains, bagaimana pokok boleh membiak. Cikgu kata ada pokok yang membiak melalui batang. Abang bayangkan budak-budak lelaki semua gelap. Sebab bila cikgu sebut batang pokok, tapi budak lelaki nampak kemaluan dia. Disebabkan apa? Nama-nama kiasan itu. Kadang-kadang ia juga boleh jadi bila mana budak-budak makan aiskrim. Ya, mereka yang biasa menyebut kemaluan disebut sebagai aiskrim, dia akan cepat trigger. Aiskrim merujuk kepada kemaluan dia. Ya, termasuklah sekali tentang timun, terung, ya, sausage, hot dog, meatball. Ni semua makanan. Tapi bayangkan makanan-makanan ni yang kita jumpa setiap hari boleh kata dia dinisbahkan dengan kemaluan dan dia menunjukkan satu ketidakseriusan sehingga kan dia boleh jadikan lawak, double meaning, lawak lucah dan malangnya orang dewasa menganggap itu adalah normal. Maka yang jadi masalahnya bila perkara ni bang, dia menjadi satu budaya di pejabat. Buat gangguan seksual pada perempuan, mereka menyebut perkataan-perkataan yang lucah. Sebab itu kalau sekiranya ibu bapa nak mengubah semua ni, ubah daripada rumah kita dengan memberikan nama zakar, penis, vagina, faraj. Sebab term ini adalah term daripada kecil. Sebab term ini dia tidak ada langsung unsur kelucahan, dia sangat saintifik dan ia boleh diterima oleh sesiapa. Dan bila kita sebut zakar, faraj, saya yakin tak ada budak sebut zakar dia akan rasa terangsang. Tak ada. Tapi kalau sebut punai, sebut burung, belalai, automatic trigger fikiran dia menggambarkan imej-imej seksual. Sebab itu saya nak bagi tahu sekali lagi, kalau dah bagi tahu nama itu daripada kecil, katakanlah kita dah panggil kemaluan anak lelaki boboy, belalai. So please stop, tukar sekarang zakar, penis. Kalau anak kata dulu panggil boboy, minta maaf pada anak. Cakap dulu mak segan nak panggil nama yang sebenar tapi sekarang mak dah belajar. Nama dia sebenarnya adalah Pina Zakar. Seperti itulah yang boleh saya bagi tahu. Okey, menarik. Jadi ini adalah mission kita yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah sekalian, kita punya beban yang pertama, tanggungjawab kita yang pertama membetulkan semula nama kepada kemaluan anak. Sebab ini sebenarnya walaupun benda ni ialah nama pun kemaluan, kita pun rasa malu nak sebut, tapi episod ni saya dah cakap kita akan go deep dan kita akan pergi kepada benda-benda sensitif, benda-benda tabu. So ini adalah mission yang pertama, tukar balik nama. Okey, baik. Kita tahu bahawa Akhi Fairuz ada FB, Akhi Fairuz pun dah mula berkecimpung dengan Twitter, kena bash dengan budak-budak dan sebagainya. Alright. Ada TikTok.
Ada TikTok? TikTok setakat ni saya ada TikTok. Saya suka tengok apa video yang ada kat situ, tapi saya tak boleh pergi. Maksudnya bila saya tengok saya rasa macam astagfirullahalazim. Aku tak boleh masuk dengan TikTok. Macam Topik itulah. kita hari ni adalah pendidikan seks zaman TikTok kan. Jadi secara asasnya betul. TikTok ni of course lah, setiap benda ada baik ada buruk kan. Tapi Akifadus tengok TikTok ni dia boleh tak jadi platform untuk kebaikan? Boleh tak? Ini tak ada kena-mengena dengan saranan ataupun kempen yang cuba dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dulu, tak. Tapi secara boleh tak kita melihat TikTok ni untuk do something yang bagus ataupun dia memang dah tak boleh buat apa dah? Silakan. Okey, baik. Setakat ni jangan kata TikTok, apa saja media-media sosial dia menjadi ruang antara dua lah, kebaikan dan keburukan. Dan kalau sekiranya mereka nak menggunakan TikTok untuk menyebabkan kebaikan, go ahead. Sebab satu lagi video di TikTok ni, dia video yang pendek dalam tempoh masa duration 1 minit. Dan saya perasan ada di kalangan remaja yang menjadikan TikTok untuk dia mengajar kawan-kawan tentang hukum Al-Quran. Bagaimana menyebut huruf ta dengan to. Saya nampak itu satu kebaikan. Tapi cuba kita bayangkan kalau satu video seperti ini, 100 video tentang wanita gelik, maka yang mana lagi yang akan orang recommend untuk tengok. Sebab itu kalau kita nak masuk untuk kebaikan, jangan pernah putus asa. Ya, sebab kalau sekiranya nak menyampaikan kebaikan di dalam ruang yang penuh dengan unsur-unsur seksual, ia adalah satu benda yang mencabar. Ya, maaf cakap saya tak mampu untuk di TikTok. Tapi kalau ada adik-adik, ada mereka yang rasa nak educate kawan-kawan, nak bercerita tentang zina, jauhi zina, untuk educate mereka tentang bahayanya pornografi, go ahead, silakan. Ya. Supaya apa? Ya, pendekatan anak muda mungkin lebih difahami oleh anak muda itu sendiri. Kita ni bang 35 walaupun selalu jumpa dengan anak muda, tapi kadang-kadang ada term-term dia yang kita dah tak faham. Ya. Betul. Hari ni saya perasan budak-budak suka sangat sebut takut, kita eja TAKUT. Tapi budak-budak eja TACOD, takut. Ya, dia macam ada call-call lah, takut. Oh ya. Kan? Dulu kat WeChat kita faham lah. Tapi sekarang saya tengok kat Twitter TACOD, apa ke benda kan? Macam kadang-kadang saya pun dulu mungkin terlepas pandang. Budak-budak sebut nama pisang kan. Aku pisang lah sekarang ni. Kita dulu tak pernah ada pun pisang. Ya, jadi ada term-term remaja yang mungkin remaja yang tahu dan mereka yang boleh sampaikan kepada kawan-kawan. Okay. So siapa yang nak teruskan dengan TikTok, saya teruskan yang ada je sekarang insyaAllah. Okay, baik. So kalau adik-adik yang sedang menonton ni dah ada akaun TikTok, followers dah berjuta dan sebagainya, okay, teruskan cuma jadikan dia sebagai satu benda yang baik. Instead of orang duk tengok gelek-gelek, pap keluar satu video yang baik. Jangan pula lagi orang tengok video yang baik, pap dia keluar pula yang datang yang gelek-gelek. Itu bahaya sebenarnya. Right? Okay. Akifadus, saya tertanya-tanya juga, kita membesar dalam keadaan sexuality ataupun pendidikan seksual kita waktu kita kecil dulu adalah benda-benda yang kita duk tegur sekarang ni lah, jangan sebut buah-buah, jangan sebut belalai dan sebagainya. Tapi akhirnya kita membesar menjadi manusia yang alhamdulillah okey, dan kalau lah tak hebat pun kita jadi manusia yang bagus. Jadi kenapa perlu dibezakan dengan zaman hari ni? Apa yang menyebabkan zaman hari ni kita perlukan pendekatan pendidikan seks yang lebih agresif, yang lebih proaktif? Silakan. Baik. Bagus soalan Abang Bat tu. Okey. Betul. Kita dulu, mana ada kita belajar benda ni? Kita, walaupun mak kita panggil punai sekalipun masa tu, sekarang ni okey je. Ya? Satu benda yang kita kena faham, zaman dah berubah. Okey? Teknologi dah berubah. Zaman dahulu, zaman Gen Y, ya, zaman Gen Z yang baru kenal tentang handphone dan teknologi, mereka membesar dalam keadaan dengan maklumat yang mungkin bermula dengan perlahan dan akhirnya mereka dapat capaian yang cepat bila mana ledakan teknologi. Tapi anak pada hari ini, mereka tak perlu lagi untuk bertanya parents sebab mereka boleh Google. Ya? Sebab apa? Parents kena mulakan awal kerana dulu saya nampak kawan-kawan saya, ya, mereka, saya sendiri, ya, dan masyarakat banyak yang belajar tentang pendidikan sexuality banyak hanya ketika sekolah menengah dalam subjek sains tingkatan 3 bab 4 tentang pembiakan. Ya, ketika itu cikgu kalau ajar sekalipun, kalau cikgu perempuan dia akan cepat-cepatkan. Dia akan cepatkan sebab dia rasa sangat malu nak bercerita tentang kemaluan. Itu guru, apatah lagi parents. Nah, apa dia punya kesan? Kesannya adalah budak-budak lelaki, mereka ni dia tak dapat visualize apa yang sepatutnya dia faham.
Sebab itu lelaki dia nak belajar, dia perlu melihat, visualize. Maka itulah bermulanya zaman VCD, zaman tape, ya, dengan video-video lucah. Walaupun ketika tu bang, tak adalah nampak macam sekarang ni isu pencabulan, melucah, disebabkan lelaki tengok video lucah tapi dia tidak dapat menyalurkan, ya, kehendak seksual dia secara mudah di media sosial. Mana ada Friendster zaman tu lagi? Mana ada Facebook, mana ada Twitter. Hari ini, kalau sekiranya anak kita dah terjebak dengan video lucah, belajar pada video lucah, dia ada tempat untuk melampiaskan kehendak seksual dia. Mana? Grup WhatsApp. Kat mana? Dalam TikTok. Kat mana? Dalam Instagram. Dan cuba kita bayangkan, parents yang no idea dalam keadaan anak kita pada hari ini, generasi pada hari ini, yang Malaysia nombor 8 paling banyak mencari video lucah kat internet, okay? Kita no idea tentang benda ni sehinggakan anak kita ni mula terjebak. Dan saya selalu sebut pada pelajar kat sekolah, kalau sekiranya ada seorang je dalam kelas, anak kita pernah tengok video lucah walaupun budak tu darjah 1, dia akan rosakkan kawan-kawan dalam kelas. Ya. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada anak-anak tengok video lucah dan sebagainya, saya nak bagi tahu kepada semua, sekarang ni kita tengok penonton semakin lama semakin ramai, alhamdulillah, dan topik kita adalah tentang pendidikan seks zaman TikTok. Nah, yang hari ni kita memang no holds bar. Apa yang kita nak cakap, kita akan cakap terus supaya benda sensitif ni, kadang-kadang tu sebab kita tak mau cakap benda sensitif ni lah, dia menyebabkan masalah menjadi lagi besar. Dan kepada para penonton semua, saya nak semua orang stay sampai habis. Satu, kita ada hadiah untuk mereka yang stay sampai habis, yang bernilai RM10 untuk anda semua. Okay, so make sure anda stay. Kenapa kita bagi hadiah untuk semua? Akhi Fairuz, sebab kita nak lawan Oprah Winfrey. Dia ingat dia seorang je boleh bagi hadiah untuk semua. Kita pun akan bagi hadiah untuk semua. Okay, so stay tune. Dan kita juga ada sesi soal jawab, dan sekarang ni pun saya tengok dah ada ramai dah yang tanya soalan, tapi yang ini bukan soalan, ini adalah body shaming. Kenapa macam kembar? Alright, terima kasih Puan Wawa Syakir. Itu adalah something yang sangat-sangat membantu. Alright, okay, baiklah. Sebelum kita pergi kepada tu, saya nak tunjuk, saya tak minta izin Akhi Fairuz, tapi saya tak kisah sebab Akhi Fairuz yang letakkan benda ni dekat Facebook, iaitu ini adalah apa yang ditulis ataupun yang diletakkan oleh budak-budak hari ni. Selama ni kita dengar laki je yang duk sebut benda-benda pelik, lah ni perempuan pun sama. Betul. Saya nak Fairuz boleh tak komen secara live tentang isu ni? Saya tak mau baca, nampak tak masih lagi rasa malu tu. Tapi saya rasa tak perlu baca, tuan-tuan dan puan dah boleh baca dah, okey, apa yang ditulis. Tapi apa yang Akhi Fairuz nak komen tentang isu yang sedang berlaku ni, ini menakutkan sebenarnya. Ini orang budak perempuan ni. Silakan. Betul. Gambar ni, screenshot ni saya dapat daripada Twitter. Bila mana pagi tu saya buka, saya nampak ada orang tag saya, minta saya komen. Ya, mereka kata mereka dapat daripada Instagram, daripada IG story seseorang individu, seorang remaja perempuan. Dan saya sangat sedih bila saya melihat apa caption yang diletakkan. Ya, ini adalah caption-caption yang dia rasa benda tu cool, chill, tapi sebenarnya dengan penuh kelucahan dan sangat menyedihkan. Ada di kalangan anak-anak kita menganggap benda ni normal. Apa dia kata? Kalau lelaki minat perempuan yang pepek, pink. Ini nampak ini memvisualkan kemaluan bagi seorang perempuan. Tetek besar. Tak salah kami yang perempuan minat kote yang besar panjang. Tuan-puan, saya yakin orang-orang dewasa pun rasa macam gelinya sebut. Tapi bagi budak-budak yang seperti ini, dia rasa okey. Kenapa jadi macam ni? Saya yakin kalau ada parents dia yang dah educate daripada awal, anak takkan sekali-kali sampai jadi macam ni. Ya. Kenapa jadi macam ni? Pornografi. Nanti saya akan cerita lagi tentang pornografi. Yang bawah tu. Nak awet elok-elok, bila suruh ramas tetek, segan pula. Ya. Kenapa bang mereka ni kadang-kadang anggap pendidikan seksualiti ni adalah satu benda tak patut ceritakan, benda yang lucah, sebab orang nampak kemaluan tu sendiri dengan nama apa? Tu, pepek tadi dengan nama koteng, ya. Dan akhirnya masyarakat tak bersedia nak bercerita. Ya. Sebab itu yang saya tekankan sekali lagi kepada poin pertama tadi, tolong berikan nama yang selayaknya pada kemaluan. Zakar, penis, vagina dan juga faraj. Kenapa saya cakap macam ni bang? Sebab supaya anak-anak tahu body part dia tu bukan untuk dilucahkan, bukan untuk dilawakkan, tapi ada fungsi yang Tuhan dah tetapkan. Kalau mata untuk melihat, kemaluan dia yang lelaki untuk kencing dan juga untuk keluar benih yang bernama sperma untuk hubungan persetubuhan ataupun persenyawaan. Kenapa perempuan ada payudara? Bukan untuk objek-objek seksual semata-mata untuk diramas-ramas. Bukan. Tapi untuk apa? Untuk menyalurkan susu saat anak sudah, mereka dah dewasa, dah lahirkan anak untuk menyusu. Benda ni yang kita nak betulkan, mindset mentality anak.
Sebab itu saya suka mengulang poin yang Dr. Halina Haliza Sirah sebutkan. Pendidikan seksualiti ini dia terbagi kepada 5 dimensi. Dimensi pertama yang dipanggil sebagai fizikal. Yang ini yang banyak orang sentuh. Sebab mereka tak bersetuju dengan pendidikan seksualiti sebab mereka rasa ini nak cerita tentang posisi hubungan seksual, tentang cium-cium. Ia adalah salah satu aspek. Tapi itu satu saja dimensi. Dimensi yang kedua dipanggil sebagai kognitif ataupun intelek. Sebenarnya yang paling penting dalam organ tubuh badan kita, organ seksual, bukanlah kemaluan, tapi otak. Dan otak inilah yang kita nak educate anak daripada awal supaya mentaliti dia menggambarkan seksual adalah satu jalan cara yang Tuhan bagi untuk meneruskan zuriat. Bukan hubungan seksual untuk hubungan sama jantina. Bukan hubungan seksual untuk sebelum berkahwin. Seperti itu. Dimensi yang ketiga yang dipanggil sebagai emosi. Dalam dimensi emosi, di sinilah yang diselitkan kenapa hubungan seksual perlu dengan perkahwinan supaya ada mutual respect, dihormat satu sama lain, ada tanggungjawab. Kenapa rogol salah? Sebab dia tak hormat pasangannya yang satu lagi. Ya, sebab itu anak kena faham dalam pendidikan seksualiti ada dimensi emosi. Yang keempat, dimensi dipanggil sebagai sosial. Dimensi sosial, bagaimana anak-anak kita berinteraksi dengan kawan-kawan di sekolah, ya, dalam media sosial. Dalam dimensi sosial ni lah, anak kita bertemu dengan kawan, apa sentuhan yang boleh, apa sentuhan yang tak boleh, apa yang kita boleh pegang kawan. Ya, kalau kita tak cerita tentang private part, safe touch, bad touch, itu yang anak mudah jadi mangsa. Dan yang melengkapkan keempat dimensi tadi, kognitif otak, fizikal, emosi, sosial adalah dimensi spiritual. Itu yang akan melengkapkan apa? Dosa dan pahala, wajib dan juga haram. Di situ yang melengkapkan semua. Ya, jadi kita nampaklah betapa islamiknya sebenarnya pendidikan seksualiti ini. Bukan sekadar benda-benda yang lucah yang kita nak sampaikan. Tapi betul tau, bila sebut pasal pendidikan seksual dulu lah kan, yang orang duk hentam-hentam ni, antara yang cuba digambarkan adalah the moment you ajar pendidikan seksual, you akan ajar mereka ni safe sex, you akan ajar mereka ni untuk pakai kondom dan akhirnya nanti dapat elak mengandung, tapi seks bebas akan jadi semakin rancak. Tapi kalau dibawa dengan 5 elemen ni, saya rasa ini adalah satu keperluan yang sangat penting. Okay, kita ada satu soalan. Satu luahan daripada Puan Azah Subuh ni. Scary betul. Kenapa anak-anak sekarang boleh rasa berani dan teruja untuk bercakap perkara-perkara begini? Betul juga. Mai mana keberanian tu sampai boleh cakap dan tanpa rasa segan dan juga silu. Pendapat Akhi Fairuz? Okey. Keberanian tu datang bila mana mereka dah menjadikan terutama media sosial sebagai dunia mereka. Maksudnya mereka lagi tidak menganggap bersosial yang baik adalah dunia nyata, tapi di media sosial. Dan bila mana kecenderungan di media sosial yang berbicara tentang topik seksual yang bermula daripada orang dewasa, dia anggap normal, maka budak-budak akan merasakan benda itu okey. Ya, sebabnya itulah ledakan teknologi akan membuatkan orang semakin malu. Bukan sekadar cerita tentang seksual. Minum arak, bagi tahu minum arak. Ya, couple cium mulut, bagi tahu pada orang. Dia gay, dia beritahu pada orang dia gay. Tengok video lucah, dia beritahu dia pernah tengok video lucah. Media sosial hari ini, walaupun kita nampak akan ada kebaikan yang dapat, tapi dia akan mengakis sifat malu tu sedikit demi sedikit. Apatah lagi orang mengejar viral, mengejar satu-satu isu yang paling cepat disampaikan, mengejar kita panggil sebagai attention seekers, yang mengejar populariti, yang nak mencari followers untuk bisnes. Sebab itu ada Insta famous yang menggunakan objek kelucahan ketika menjual produk-produk ubat kuat, ubat lelaki. Sebab dia tahu dengan cara itu boleh menarik crowd. Cuba kita bayangkan orang dewasa dah seperti ini. Anak-anak tengok dan dianggap ini adalah satu benda yang betul. Ini yang dipanggil sebagai normalisasi kelucahan. Apatah lagi ia dimulakan oleh orang dewasa. So kita jangan salahkan budak-budak, salahkan parents. Itu dia. Itu dia. So parents kena mainkan peranan. Betul lah. Nabi pun dah kata, kullu mauludun yuladul alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semua dalam keadaan suci bersih. Fa'abawahu. Yang ini perkataan yang sangat penting. Maka kedua-dua ibu bapanya lah. Bukan dia kata maka cikgunya, maka cikgu tuitionnya, maka penceramahnya. Dah. Fa'abawahu. Maka kedua-dua ibu bapanya lah. Yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Dengan kata lain, mak ayah ni yang membentuk mereka. Okey, saya ada satu lagi gambar yang saya ambil tanpa pengetahuan Akhi Fairuz. Iaitu ambil je. Bila dah open, ambil je. Yang ni sebenarnya kalau tak nampak tak apa sebab dia panjang cerita dia. Tapi asasnya
persoalan yang ditanya oleh seorang parent yang mana anak dia yang perempuan ni dia orang ni caught red-handed tengah cari dekat YouTube video lucah. Okay, alright. So kita nak pergi ke pornografi sekarang ni, topik tentang more kepada pornografi. So ini menjadi satu kebimbangan kepada parents, kan? Macam mana nak buat? Sebab anak dia orang ni baik. Kita percaya dengan anak kita, tapi kita tak percaya dengan orang yang meletakkan input-input di dalam internet ni. Macam-macam benda-benda tak elok berlaku. Baiklah, kita tak nak cakap pasal pencegahan sebab kita dah tahu orang mak ayah memang kena bertindak. Sekarang ni kita go to practical. Sekarang ni apa yang patut dibuat kalau anak-anak dah tertengok sebelum dia ketagih? Apa yang patut kita lakukan? Akhil Fairuz. Okey, baik. Untuk anak-anak yang dah terjebak dengan video lucah, pertama saya yakin parents dia akan marah. Marah. Okey, tapi cuba kita reflect balik, kenapa anak tengok? Sebab saya takut anak tengok, faktornya adalah apa? Ayah sendiri yang simpan video lucah kat handphone. Okey. Dan dimarah anak, dipukul, kau ni kecil lagi, jangan tengok. Jadi sebelum marah anak, make sure cari punca. Tapi kalau sekiranya parents dah guide dengan baik, dah tanamkan anak tentang solat, dah cerita pada anak tentang takut pada Allah, anak terjebak juga, first yang saya boleh sampaikan adalah jangan marah dan pukul. Sebab budak remaja sering melakukan kesilapan seperti kita zaman remaja dulu yang sering berada dalam kebodohan. Dan kita belajar daripada pengalaman. Kanak-kanak seperti itu juga. Bila mana kita tak marah, anak dia akan tahu itu kesalahan dia. Jadi bila mana kita pujuk, kita tanya, macam mana boleh terjebak? Siapa yang cerita? Kalau anak kita ni, kita tak ada cerita apa-apa, itu yang kadang-kadang kalau dia dah, kita pun okey, kita layan dia dengan baik, kita maafkan dia, pernah buat silap, jangan buat lagi. Okey, sekarang cerita, siapa yang ajak? Maka mulalah cerita kawan kat sekolah, kawan masa tadika dahulu. Jadi kita tahu, rupa-rupanya yang menyebabkan anak kita dah terjebak dengan video lucah bukan diri dia sendiri, tapi kawan-kawan dia. So kita kena guide anak kita. Dan kenapa saya tak benarkan parents untuk pukul, untuk belasah anak? Anak bila dia dah buat silap, bila pukul, dia akan terus menutup ruang untuk anak bercerita, berkomunikasi lagi tentang benda ni. Sebab dia dipukul, dia takut. Lepas ni kalau cerita tentang benda-benda seksual, jangan beritahu. Itulah nanti dia akan lebih sorok-sorok, dia akan jadi rebel, dia akan lebih teruk lagi daripada itu. Sebab parents, you kena faham bagaimana psikologi perkembangan anak-anak ni. Mereka, apatah lagi kalau remaja, bila parent against dengan teenagers, dengan teen, di usia mereka baru akil balik, mereka akan jadi musuh pada kita. Jadi you kena treat them as friend. Bagaimana nak faham mereka sebagai kawan, kena faham apa yang dia minat, apa yang dia suka. Saya bolehlah, senanglah cakap, anak saya kecil lagi, tapi saya dah jumpa ramai remaja, itulah yang mereka nak daripada mak ayah mereka sendiri. Okay? Jadi pengajaran dia sama macam yang kita dapat daripada Puan Wawa Syauqi dulu, iaitu connection before correction. Sebelum kita nak betulkan anak kita ni, kita kena, jangan pukul, jangan belasah terus. Kita nak supaya dia bagi tahu kita dalam keadaan keinsafan, kesedaran, bukan dalam ketakutan. Sebab bila dalam ketakutan, dia tak luahkan. Malah dia mencari jalan macam mana nak hilangkan ketakutan tersebut, dia nak lawan dan nak lari daripada ketakutan tersebut. Baik, itu adalah something menarik. Baik, katakan kita upgrade sikit level keseriusannya. Now, dia dah addicted dengan pornografi. Can we help them? Okey, bila kita dah bercerita tentang ketagihan, dia dah berkaitan dengan mental. Okey, bila dah berkaitan dengan mental, dia boleh dirujuk ataupun yang boleh rawatan yang dapat dibantu pada mereka adalah dirujuk pada kaunselor. Ataupun kalau dah terlalu serius sehingga bukan sekadar dia ketagih dengan pornografi, tapi masturbation, onani ataupun melancap, ataupun dia dah ketagih dengan sex toys, melakukan hubungan seksual dengan adult toys yang dia beli daripada online. Ini adalah satu ketagihan yang besar pada hari ini. Bukan sekadar remaja dan kanak-kanak bang, tapi hari ini saya nampak hubungannya seperti ini juga di dalam rumah tangga. Dan ini adalah satu benda yang besar. Untuk mereka yang ketagih, yang cuba tengok ketagihannya bagaimana. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita nak tahu anak kita dah ketagih. Tapi kalau sekiranya orang dewasa dah berkahwin ataupun bujang belum lagi berkahwin, you dah tahu diri ketagih, pertama kena mengaku yang kita tengah ketagih. Ada orang bandi isap rokok, dia ketagih isap rokok, tapi dia tak mengaku dia ketagih. Begitu juga mereka yang ketagih dengan pornografi.
Perkara pertama yang mereka perlu buat adalah, ya, aku tengah ketagih sekarang ni. Bila dia tak mengaku yang dia tengah ketagih, bagaimana dia nak bantu diri dia? Bagaimana orang lain nak bantu diri dia? Ya, okey, bila dia dah tahu, okey, itu cara yang pertama. Yang kedua, kalau ikut kajian bang di barat, ya, bila mereka ni melihat otak manusia di bawah MRI lah, bila mereka melihat video lucah, dia punya otak tu lebih rosak 100 kali ganda daripada ketagihan dadah jenis kokain. Jadi kita bayangkan pornografi nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia adalah satu virus, pandemik yang besar yang orang tak nampak sebab dia tersorok. Tapi daripada segi otak manusia itu rosak sangat teruk. Bagaimana nak memulihkan otak yang dah rosak disebabkan pornografi? Kalau ikut kajian, kena tinggalkan menonton selama 90 hari ke 120 hari. 3 ke 4 bulan. Tapi benda tu susah. Bagaimana nak buat? Handphone ada kat tangan. Jadi kalau yang dewasa, Wi-Fi satu rumah. Sebab itu saya selalu sebut pada remaja, pada orang dewasa yang mereka ni mengadu pada saya, dia ketagih macam mana saya nak ubat, ya, dia kata dia cepat trigger tengok perempuan seksi, tiba-tiba rasa nak tengok video lucah, tiba-tiba terus rasa nak lakukan onani. Saya bagi pada dia satu ayat yang Tuhan bagi dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan kefasikan, keburukan dan kebaikan pada manusia. Tapi beruntung bagi mereka yang sucikan hati dia, rugi bagi mereka yang mengotori hati dia. Kadang-kadang mereka ni rasa mereka tak ada pilihan. Ya. Sebab itu apa saja yang mereka lakukan, pornografi, onani, semuanya adalah pilihan. Tapi kalau sekiranya sudah sampai tahap ketagihan, you need help. Ya. Cari kaunselor, dan kadang-kadang dikata saya nak cari kaunselor macam mana? Senang. Pergi Google, cari senarai kaunselor di Malaysia. Akan keluar list yang sangat banyak untuk rujuk kaunselor mana yang kita nak rujuk. Atau kalau ketagihan itu sudah sampai tahap menjejaskan fisiologi, maksudnya sampai tahap rasa letih, lesu, rasa malas, rasa macam jijik dengan diri, ya, maka dah boleh rujuk dengan psikologi dan psikiatris. Ini kena sampai ke hospital lah. Ya. Tapi kalau sekiranya anak-anak kita yang masih lagi baru terjebak, yang boleh rawat adalah mak ayah dia. Dengan apa? Sentuhan, belayan, pujukan, dan kena sentiasa bercerita. Ini yang disebutkan talk now, protect always. Bagi tahu sekarang, ya, protect tu sentiasa. Ya. Dan kalau sekiranya parents bonding dengan anak daripada awal bang, percaya cakap saya, dia cerita tentang kemaluan, dia cerita tentang bagaimana apa itu hubungan seksual, bagaimana seorang wanita boleh keluar darah haid, macam mana perempuan boleh lahirkan seorang anak. Katakanlah suatu hari anak tengok handphone dan kemudian scroll di TikTok ataupun ada konten seksual. Ya. Anak yang dah diberitahu pada awal tentang baik dan buruk tentang benda ni, automatik dia akan teringat ibu dan ayah. Ya. Dia akan beritahu, ayah, saya tak sengaja tengok benda ni, saya minta maaf. Dan parents kena mengulang benda tu. Media sosial akan ada baik dan buruk. Yang baiknya apa, yang buruknya mungkin ada bogel, ada benda macam ni. Parents kena terus terang. Okay? Termasuklah kalau anak pergi ke sekolah, parents dah cerita tentang seksual. Pergi ke sekolah, kawan cerita, weh, hari tu aku tengok video best orang bogel. Anak kita yang kita dah sampaikan daripada awal, dia tak tertarik. Sebab apa? Parents dah bagi tahu awal. Parents dah cerita apa itu hubungan seksual. Dan anak kita boleh betulkan, salah tu. Mak aku cerita hubungan seksual ni Allah yang beri pada manusia. Sama macam binatang, tapi manusia ada akal. Manusia perlu berpandu dengan akal, kena mengelak pada nafsu, bukan melakukan hubungan seksual sebelum berkahwin. Ini adalah idea-idea daripada parents yang educate anak bermula pada awal. Bukan video lucah yang menyebabkan budak nak tengok video lucah sebab dia nak tahu tapi parents tak bagi tahu. Itulah yang dapat saya beritahu bang. Tapi rawatannya tadi itu step-step dia. Tengok ketagihan tu sampai tahap macam mana. Menarik. Ini sebenarnya sangat diperlukan oleh parents sebenarnya, yang kita tak tahu ramai parents di luar sana menghadapi cabaran-cabaran yang kalau kita dengar pun pecah kepala kita, dah lah rambut tak ada. Jadi kita rasa macam mana nak tolong. So tuan-tuan dan puan-puan, tadi perkongsian yang sangat-sangat menarik daripada Akhi Fairuz kita, antaranya adalah berjumpa dengan kaunselor kalau dia dah berada di tahap yang serius. Kalau lagi serius kena jumpa psikiatris dan sebagainya. Whatever it is, kita kena cure secepat mungkin. Alright, okay. Dan bagi mereka yang masih ada anak yang masih suci, belum lagi terjebak dengan benda-benda macam ni, alright, kita kena jaga bonding kita. Kita bercakap dengan mereka. Bila ada kepercayaan, apa-apa berlaku pun, dia akan cari kita dulu. Dia jatuh cinta dengan orang pun, dia akan cari mak ayah dulu. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Okay, baik. Sekarang ni sesi soal jawab dan banyak soalan tu, boleh jawab tu, banyak soalan. Yang paling panjang dulu. Puan Diana Rahmat.
okey, yang mana sampai tak nampak kita ni. Bolehkah kita tunjuk video-video masalah sosial pada anak-anak? Contohnya seperti orang kena tengkak khalwat atau seumpamanya bagi tujuan untuk beri pengajaran. Adakah ia boleh menyebabkan anak jadi ingin lebih tahu atau adakah mereka cenderung untuk menjauhi masalah tersebut? Kalau kita tunjukkan. Macam mana lagi? Okey, baik. Kalau tunjuk orang kena tangkap khalwat, apa yang nak belajar? Sebab orang tangkap khalwat, di situ nampak satu benda yang mengaibkan. Apa dia? Orang tu tak berpakaian, ya. Kena serbuan. Itu yang saya sebut. Kalau kita nak tunjukkan video sekalipun, bukan video seperti itu. Okey? Sebab ruang untuk anak belajar daripada benda itu agak kurang. Yang video-video yang boleh tunjukkan adalah video bagaimana seorang ibu melahirkan anak. Video bagaimana seorang ibu melahirkan anak dengan cara yang normal, bagaimana digunting, kemaluan, bagaimana dipotong rahim saat nak melahirkan anak. Ini juga adalah salah satu pendidikan sexuality. Untuk memastikan anak takut kepada benda ini, maka mereka ni perlu diberitahu tentang bagaimana kisah-kisah remaja hamil luar nikah yang sentiasa kita nampak setiap hari. Walaupun tak dipaparkan dalam akhbar, tapi benda tu berlaku. Macam contoh hari tu yang kes buang anak daripada tingkat 4 rumah flat. Ini adalah satu benda yang kita boleh cerita pada anak kita. Tengok ni, macam mana budak 18 tahun lahirkan anak dalam rumah, tak tahu apa yang berlaku, parents tak tahu, tiba-tiba buang anak daripada tingkat 4. Ya, kita tak tahu apa yang berlaku. Apa yang kita boleh ajar anak kita ketika itu, on the spot kita kata ini adalah satu benda yang penting untuk awak faham. Kalau sekiranya you tak jaga diri, ini akan jadi pada awak. Ketika tu mak ayah tak dapat tolong, awak yang akan tolong diri sendiri. Dan betapa mereka nekat untuk menghilangkan rahsia melahirkan anak luar nikah sampai tak dapat berfikir dengan waras. Apa dia? Buang jatuh ke bawah. Bila buang jatuh ke bawah, orang akan expect kat mana ia jatuh daripada tingkat yang mana. Orang tengok, oh ini bangunan, okey ini kawasannya. Dia akan tanya satu-satu. Tapi mereka tak dapat fikir sebab benda tu. Sebab itu kalau tengok daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga tahun lepas, daripada tahun 2015 sampai 2018 sebanyak 577 kes pembuangan bayi. Okey. Dan di kalangan 577 kes. Dan yang paling banyak baby dibuang dalam 200 kes lebih adalah yang dibuang di kawasan perumahan. Maksudnya kawasan rumah, masjid, rumah jiran sebelah. Yang kedua adalah dalam tandas. Betul dulu dalam keadaan yang tertekan. Tak fikir. Yes. Masa tertekan, panik, yang penting dia nak selesaikan tak nak kantoi, itu yang buang sampai tahap sebelah rumah je. Belakang rumah jiran. Yang kedua bang, dalam tandas. Ini yang paling banyak yang kedua. Yang ketiga, di tempat pembuangan sampah. Allah. Kenapa benda ni berlaku? Sebab budak-budak yang dia tak nak anak, yang dia tak kehendaki anak luar nikah, mereka ni sudah dapat idea daripada apa? Dengan paparan yang ditengok dalam TV, dalam 999, dalam berita, dalam media sosial. Idea-idea ini ialah yang ada. Jadi saya tekankan, kalau ada remaja yang menonton, tolong beritahu pada kawan. Kalau ada kawan hamil luar nikah, please contact 15999, talian kasih. Bukan mengandung luar nikah, niat nak gugur. Talian kasih. Okey. Kena tanamkan sebab 15999. Okey, jadi sebenarnya ada banyak sangat bahan bantu untuk anak belajar. Dan paling terkini yang saya selalu promote dalam saya punya Facebook saya, Girl Talk. Kan Abang Mat kan? Girl Talk. Bagaimana parents nak educate anak tentang anak perempuan, tentang perubahan tubuh badan, tentang keputihan, akil balik, semua ada. Nanti boleh tengok kat dalam Facebook saya macam mana nak dapatkan kit video. Sangat hebat. Ada cara macam-macam lagi boleh disampaikan kepada anak. Yes, kita ada soalan yang beberapa kali ditanya ni. Ini daripada Tuan Sophie Kamari ni. Ni orang hebat ni. Usia seberapa awal sebenarnya nak sharing hal-hal sensitif mengenai pendidikan seks ni? Mohon pencerahan. Dan soalan ni lebih kurang sama dengan Puan Rabiatul Adawiyah Harun. Umur berapa awal untuk parent jelaskan kepada anak-anak? Saya memang ajar anak-anak nama sebenar kemaluan, start depa dah boleh faham apa yang kita cakap ni. Orang look start juga ni. Alright, okay. Baik, how young kita boleh bincang tentang hal ni dengan anak-anak kita? Okay, jawapan saya adalah daripada bayi. Macam mana kita nak sampaikan tentang isu seksualiti pada bayi? Bermula dengan memberikan nama yang saya sebutkan tadi. Masa bila? Masa kita mandikan anak kita. Sebagai contoh, anak kita mandikan, anak kita kan baby dia suka genggam tangan orang, pegang jari dia genggam. Kita akan kata bagusnya dia, tangan dia kuat, genggam tangan.
Untuk apa? Memperkenalkan anak ini adalah tangan. Bila kita mandikan dia, kita gosokkan rambut, masa ada rambut lah. Untuk betulkan rambut, kita kata lebatnya rambut anak ayah. Untuk apa? Untuk anak tahu ini adalah rambut. Dan bila sampai kepada bahagian kemaluan, contoh nak mandikan anak, nak sabun bahagian kemaluan. Nampak dia punya faraj dia lah, malu-malu tutup. Jadi itu adalah pendidikan seksualiti. Daripada awal kita memperkenalkan kemaluan. Sebab apatah lagi, contoh kita nak siapkan anak kita baby ketika nak pakai pampers, lap towel pada dia, baik bagus anak Umi, anak Abi, anak Walid, anak ayah. Ketika bahagian kemaluan, contoh yang anak-anak lelaki, kemaluan ni berlaku erection ataupun ketegangan. Jadi sebagai parents kita sebut, malulah Zaka ni nampak tutup, kan? Jadi anak tahu itu Zaka, itu pendidikan seksualiti. Dan bila anak ni dah faham itu Zaka, itu faraj, dan step seterusnya bila anak sudah pandai bercakap, anak sudah faham apa yang kita arahkan, dalam usia 2 ke 3 tahun, kita dah boleh memperkenalkan apa itu private part yang kita panggil sebagai hotspot, anggota badan yang orang tak boleh sentuh walaupun sesiapa pun. Mulut, dada, kemaluan, punggung, peha. 5 hotspot ni sangat penting untuk anak kita tahu daripada kecil. Ini adalah bertahap. Selepas anak tahu apa itu hotspot, step yang ketiga, kena ajar pada anak bagaimana pula untuk how to react kalau ada orang cuba menyentuh dia punya private part. Itu tahap-tahap dia lah. Dan akhirnya bila anak kita semakin besar, ajar dia menjerit kalau orang kena jerit. Yes, jerit, lari selamatkan diri dan kemudian bagi tahu seseorang. Itu dia punya step-step dia. Dan kenapa kita kena mula pada bayi? Sebab dia akan memudahkan anak akan bertanya lagi dan lagi. Dalam pendidikan seksualiti dia dipanggil sebagai learning moment. Kadang-kadang anak yang bertanya pada kita. Kadang-kadang parents yang bercerita pada anak. Jangan tunggu anak untuk bertanya. Parents dulu yang kena cerita ataupun anak tahu, anak tanya terus jawab. Satu lagi, saya lupa. Katakanlah anak balik sekolah tadika. Tiba-tiba dia kata, ayah, rogol tu apa? Kan? Jadi kalau parents terkejut anak sebut perkataan macam ni, jadi apa yang dia nak kena respon? Perkara pertama, bagaimana kita nak educate, ingat ini adalah learning moment untuk educate anak. Apa caranya? Tanya pada anak, dengar kat mana perkataan tu. Sebab bila kita nak menjawab, dalam fikiran kita, kita dah ada maklumat apa itu rogol. Tapi bukan pada seorang anak. Bila kita tanya dapat pada kawan di sekolah, tanya pula apa yang kawan cerita. Dan akhirnya parent cerita rogol adalah salah satu benda yang jahat, jenayah yang berlaku antara seorang lelaki kepada perempuan. Perempuan dijadikan mangsa seksual oleh seorang lelaki. Jadi simple untuk anak. Dan ia perlu berterusan lagi. Kalau kita tak mampu jawab secara detail, jawab seadanya. Kalau tak mampu juga, PM saya kat Facebook, tanya macam mana nak jawab soalan anak. Begitu step yang boleh dilakukan. Tengok Facebook, Twitter, Akhil Fairuz ni memang macam-macam persoalan, macam-macam luahan, testimoni dan sebagainya, yang kalau kita baca pun kita rasa macam aku tak percayalah kan masalah-masalah yang berlaku ni. Tapi itulah hakikatnya. Adakah itu punca rambut dah tak banyak? Baik, tak apa, kita teruskan. Seterusnya. Ada soalan tadi tentang bagaimana kita nak mengajar anak yang autism untuk memahami tentang isu ataupun pendidikan seks ni. Boleh Akhil Fairuz jawab. Untuk saya, kalau untuk anak autism, saya memang kurang arif, tapi sukalah saya beritahu, saya bersama dengan Puan Noha pagi tadi, yang memang menjaga dan mendidik anak-anak yang istimewa. Naluri seksual, baik anak-anak yang tipikal ataupun anak yang istimewa adalah sama. Cuma bagaimana cepat atau lambat untuk mereka memahami. Untuk anak-anak autism, kena dalam konsep untuk kita panggil sebagai pendidikan seksualiti, kena ajar bagaimana mereka nak menguruskan diri dalam bilik mandi. Tadi saya sebutkan dengan Puan Noha dalam video tadi kan, untuk sesi live pagi tadi, bagaimana nak pakai towel, nak kencing dalam lubang tandas seperti macam mana, nak pakai pakaian nak tanggal di mana, jangan berlari bogel masuk ke dalam rumah macam tu saja. Kena mengulang. Jadi benda ni kena berterusan. Kalau anak yang biasa pun kita kena ulang, apatah lagi anak-anak yang istimewa seperti ni. Mereka perlu diulang. Supaya at least mereka ni tak adalah duk sana sini duk pegang kemaluan dia, tangan seluk dalam seluar kan. Gesel sana sini. Sebab mereka ni kecenderungan dia ke arah ni sama seperti budak-budak yang normal.
Saya pun pernah itu program bersama dengan sekolah pendidikan khas. Budak-budak di situ ada yang tak boleh mendengar, tak boleh bercakap, ada yang bisu kan. Dan akhirnya bila saya cerita tentang topik seksual, semua orang seronok dan sangat faham. Sebab itulah yang mereka tanya-tanya daripada kecil dulu. Jadi parents, alangkah baiknya kalau sampaikan daripada awal. Dengan cara apa? Kesabaran dan pengulangan. Seperti itu yang saya boleh cadangkan. Secara spesifik, saya tidak ada kepakaran itu untuk ni. Okay, so itu menjawab sedikit sebanyak Puan Sharifah Fadia Al-Idrus. Okay, dan tuan-tuan dan puan, saya tengok ramai je duk tonton tapi like macam tak banyak. Boleh tak kita bagi hadiah like ataupun love sikit right, kepada pasangan Upin dan Betul Ipin sangat. ini. Okay, untuk Epi. Bayangkan Akif Fairuz ni daripada pagi tadi tak berhenti live. So kita harap dia taklah lepas ni terus terbuka puasa dia sebab tak larat banyak cakap sangat. Baik, yang ni saya rasa soalan yang sangat menarik, malah bukan setakat menarik tetapi saya juga ada ambil sedikit orang kata apa, sedutan daripada Facebook Akhi Fairuz, iaitu tentang sexual grooming. Right? So tentang sexual grooming ni saya tengok ada ramai yang meluahkan di ni Facebook. Saya ambil daripada Facebook Akhi Fairuz, right? Dia orang buat ni di Twitter yang cerita pasal abang dia buat dengan dia, bagi tahu dekat mak, lepas tu mak tak percaya sebab abang ni adalah anak kesayangan mak kan. Lepas tu yang satu lagi dia cerita pasal ustaz dia dan sebagainya. So sexual grooming ni, first kali apakah sexual grooming tu? Saya rasa masih ramai lagi yang tak faham. Selalu orang tahu groomingnya kan, macam mana nak pakai baju warna apa dan sebagainya. Okay, tapi sexual grooming dan lepas tu macam mana kita nak soalan ni educate anak-anak dan juga parent. Silakan. Sexual grooming adalah satu istilah kalau dalam di Malaysia, bahasa Melayu dipanggil sebagai pengantunan seksual. Ini dalam bahasa antun, tapi kita rasa macam lagi senang untuk kita faham tentang sexual grooming. Sexual grooming adalah satu keadaan seorang individu, remaja ataupun dewasa, individu yang dikenali ataupun tidak, berkenalan dengan anak kita di dunia nyata ataupun dunia maya. Mereka membina kepercayaan, trust dengan anak kita dengan cara yang baik untuk tujuan seksual. Sekali lagi saya ulang. Sexual grooming adalah satu keadaan di mana seorang individu dewasa, lelaki ataupun perempuan yang berkenalan dengan anak kita sama ada dunia nyata ataupun dunia maya, membina kepercayaan dengan anak kita demi tujuan seksual. I see. Jadi saya nampak, rasanya boleh nampak kan? Kenapa sexual grooming ni sangat takut? Sebab kalau budak jadi mangsa cabul, ada potensi untuk dia diam atau dia diam ataupun dia bagi itu pada parents. Tapi sexual grooming dia tak akan bagi itu pada sesiapa. Sebab pemangsa, child predator telah membina bonding, kepercayaan sampai budak tu tak begitu sesiapa dan dia jatuh cinta pada orang berkenaan. I see. Nampak tak betapa dahsyatnya? Lagi orang itu dipercayai, lagi mudah untuk dia grooming. Sebab itu saya selalu sebut tentang benda ni. Sesiapa yang pekerjaannya banyak melibatkan kanak-kanak dan remaja, di situlah tempat paling banyak boleh berlakunya grooming seks. Mana? Sekolah, sekolah agama, tahfiz. Di sini ada rumah pengasuh, di mana ada akses kanak-kanak, di sini boleh berlakunya benda ni. Sex grooming juga adalah dipanggil sebagai sex harassment, pencabulan. Cuma kalau dunia nyata, grooming yang boleh berlaku adalah sebagai contoh. Dia seorang, saya bagi contoh guru tuition lah paling mudah. Dia ajar anak kita, groomingnya bagaimana? Mula-mula dia akan mula menyentuh anggota badan yang bukan sensitif. Contoh, seorang budak datang, ada parents baru hantar. Dia mula-mula dia salam dan budak itu pun salam. Dan bila mereka berdua salam, dilihat oleh ibu bapa. Jadi anak akan tahu bila gurunya dan anaknya bersalam, itu adalah perkara yang direstui oleh ibu bapa. Maka dia pergi step yang seterusnya apa? Mungkin gosok-gosok kepala kan, tepuk-tepuk bahu. Maka anak anggap ini adalah salah satu benda yang okey dilakukan oleh orang dewasa. Ini adalah yang dipanggil sebagai grooming, sedikit demi sedikit. Bila budak tu sendiri tak tahu apa itu sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, itu yang kadang-kadang grooming yang seterusnya disentuh bahagian punggung, diminta untuk pegang kemaluan dia. Dan budak ni, kenapa grooming ni bahaya? Sebab orang ni, dia selepas dah melakukan pencabulan, dia akan bagi hadiah. Apa? Bagi aiskrim,
Jangan bagi tahu sesiapa, ini rahsia kita berdua. Nanti akan bagi hadiah. Sebab itu grooming ni sangat berbahaya, sangat ditakutkan. Budak dia tak akan bagi kepada orang lain. Ya. Itu di dunia nyata. Tapi kepada grooming, kemuncak kepada grooming ni adalah apakah yang predator tu cuba buat? Adakah berakhir dengan orang kata apa, hubungan seksual ataupun sekadar meraba dan sebagainya? Apa kemuncak kepada grooming ni? Apa dia punya maksud ultimate dia? Kemuncaknya kepada acting out yang paling besar sekali berlakunya rogol ataupun liwat. Mengikut tahap umur budak ataupun tahap kecenderungan seksual, panggil parafilia pelaku itu sendiri. Pelakuan seksual yang boleh kata luar biasa ni dipanggil sebagai parafilia, yang mereka ada kecenderungan pada kanak-kanak, yang dipanggil sebagai pedofilia. Mereka ni, yang pedofilia ni, dia menganggap kanak-kanak ni yang mampu untuk memuaskan nafsu dia lah. Sebab itu bila kanak-kanak, dia dapat kepuasan dengan cara apa? Dengan cara meraba peha budak. Dan mungkin end up dia berakhir dengan setakat itu saja. Meraba, kemudian sentuh kemaluan budak tu, itu saja. Dia tak ada sampai tahap merogol. Sebab dia dapat kepuasan dengan cara seperti itu. Tapi ada juga yang sampai tahap grooming anak yang lelaki. Anak lelaki yang lebih saya takutkan. Sebab kalau budak perempuan, dia jadi mangsa pengantunan seksual, kena cabul, dia takut, dia trauma, dia rasa jijik pada diri dia. Dan dia rasa tak percaya pada lelaki. Itu yang biasa berlaku. Tapi budak lelaki, bila yang dia pemangsanya adalah juga lelaki, dia jadi mangsa grooming, dia jadi mangsa pencabulan, dia akan jadi keliru, dia akan takut, tapi timbul rasa kesedapan. Dia rasa sedap, dia rasa seronok, dia rasa ketagih, dan end up dia akan jadi seorang homoseksual. Dia tak sama seperti perempuan. Kanak-kanak lelaki, objek ataupun topik-topik berkaitan dengan seksualiti, dia akan menjurus kepada perilaku yang seperti itu. Itu yang saya sangat takut. Nah, yang kedua sex grooming dalam media sosial. Bagaimana? Dia akan add seorang budak dalam media sosial, mungkin dia akan puji-puji budak tu, comel lah, cantik lah, gambar awak. Lepas tu dia akan DM budak tu, puji lagi, cantik, comel. Dan grooming bermula, boleh tak awak hantar gambar awak? Budak ni akan kata, saya tak nak lah, saya taklah comel. Tak apa, saya okey je. Dan budak tu akan hantar gambar. Jadi budak yang bila dipuji cantik, comel, dia akan rasa dihargai. Apatah lagi parents dia, mak ayah tak pernah puji anak comel, anak cantik. Orang luar yang puji, yang itu yang diinginkan. Bila dah hantar gambar macam tu, maka dia akan kata, wah cantiknya, indahnya ciptaan Tuhan. Lepas tu dia akan minta lagi demand yang lain. Apa dia? Dia akan kata, kan saya ni selalu terbayang awak, bagaimana ya awak kalau tak pakai tudung, mesti rambut awak cantik, macam iklan Pantene dan segala bagai. Budak bila dengar orang puji, dia tak nak. Tapi dia nak tunjukkan sebab apa? Mendapat perhatian daripada predator tu sendiri. Tanggal tudung. Dan kemudian dia yang predator ni pula akan sebut, you open-minded tak? Open-minded di fikiran mereka adalah untuk berbicara benda-benda yang lucah. Dan akhirnya tanggal baju pula. Dan bila dah tanggal baju, dah bogel segala bagai, bila dah dapat gambar nude, dan benda tu akan tersebar, dan dia akan buat ugutan pada budak-budak. Dengan cara apa? Kalau tak bagi video bogel, tak bagi video yang tengah masturbation ke segala bagai, saya akan sebarkan gambar awak pada kawan-kawan, pada ibu ayah. Budak-budak dia orang ni sangat naif. Dia akan takut dan akan ikut saja. Itu yang akan alami depression, semua mula daripada apa? Sex grooming tu sendiri. Dan ada sex grooming yang berakhir dengan teruk, tapi ada sex grooming yang berakhir, itulah pertama, grooming yang berakhir dengan ketagihan. Yang kedua, grooming yang berakhir dengan trauma, juga depression segala bagai. So parents please alert tentang benda-benda ni. Betul, parents kena jaga-jaga. Antara caranya adalah kalau nak bagi anak guna laptop ke handphone ke apa, biar tempat terbuka, biar tempat yang kita boleh nampak, biar tempat yang kita boleh akses, biar akaun yang kita ada password. Sebab macam saya cakap, anak kita baik sebab mak ayah dia kan baik. Cuma sekarang ni orang dekat luar sana tu tak baik. Ramai yang tak baik yang sedang menantikan mangsa. Okay, alright. So sekejap saya lupa. Okay sikit ni pasal sex grooming tadi. Kebanyakan predator ni adalah orang-orang yang dikenali, yang dipercayai dan nampak baik. Maksudnya siapa? Guru, mudir tahfiz, warden asrama, bapa saudara, abang ipar. Mereka ni adalah orang-orang yang dikenali dan itu yang dunia nyata lah.
Dan agak sukar untuk anak bercerita disebabkan mereka ni tak tahu nak cakap macam mana, sebab itu semua adalah ahli keluarga juga. Tapi kalau dalam internet, sesiapa pun boleh merosakkan anak kita dengan grooming sex tu sendiri. Betul. So hati-hatilah. Kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan buat tajuk ni bukan untuk menakut-nakutkan tau. Okeylah, kami memang nak menakut-nakutkan supaya tuan-tuan dan puan-puan dia ada rasa takut sikit supaya ambil tindakan. Sebab manusia ni dia ada pain and pleasure, motivation dia. Alright? Dan sekarang ni kita nak bagi nampak pain tersebut, kesakitan itu. Jadi please take action. Saya yang bercakap ni juga, Akhi Fairul pun sama, kita semua sama-sama kita jaga anak kita, insya-Allah secara kolektifnya umat kita akan menjadi lebih bahagia dan juga selamat. Alright. Akhi Fairuz, kita dah sampai ke penghujung dah sebenarnya, dah sejam lebih dah. Dah habis dah. Masya-Allah. Perbincangannya sangat-sangat menarik sebenarnya. Okey, dan tak apa, kejap lagi kita nak bagi Akhi Fairuz bagi kesimpulan secara total, keseluruhan. Dan sebelum tu, demi untuk mengalahkan Oprah Winfrey, maka sekarang kita nak bagi hadiah untuk semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadiah untuk anda pada hari ini, dia sebab macam ni dah Akhi Fairuz, setiap episod dia ada hadiah-hadiah dia. Bagi anda yang terlepas 3 episod yang lepas, anda dah terlepas 3 hadiah yang sangat-sangat menarik. Taklah mahal, tapi zaman-zaman PKP ni benda-benda macam ni sangat-sangat membantu. Okey, hadiah untuk kali ni adalah kita ada e-book untuk anda yang berjudul Hebatnya Air Tangan Ibu. Masya-Allah. So rahsia macam mana kita nak sihat bermula dari rumah. Yang ni dinukirkan oleh salah seorang jurulatih kami, iaitu Impact Coach Farhana Basri. Jadi untuk anda boleh dapatkan hanya dengan sign up first sekali. Tuan-tuan dan puan-puan tolong share dulu, sebab bagi saya tak boleh nak jatuhkan hukuman berdosa kepada kita, tapi rasalah bersalah kalau kita biar ilmu ni hanya untuk kita saja. Mohon share kepada grup-grup. Kalau rasa macam tak maulah satgi gambar 2 botak ni dekat aku punya wall, tak apa, buburlah dekat grup mana yang sesuai. Kalau tak mau bubur dekat wall sendiri, tapi yang penting kita tak tahu berapa ramai orang yang akan terselamat daripada perkongsian mudah, perkongsian ringkas tapi padat ni. Jadi saya minta tolong share dan kemudian tolong type nak dekat bahagian komen. InsyaAllah kita punya robot kita akan mula capture tuan-tuan dan puan-puan punya komen. Jangan tekan nak banyak sangat, Puan Nur Amira Nasuha. Dia cuma boleh capture orang yang type NAK sahaja. So type nak jika anda mahukan e-book ini, okay, secara percuma. Dan satu lagi, tadi Akhi Fairuz dah bagi tahu tentang kita punya Girl Talk. Okey, Girl Talk ni adalah satu package yang kita buat sebab kita tahu umat memerlukan. Ini adalah hasil daripada kerjasama Hospital Islam Al-Zahra bersama dengan Impact. Alright. Walaupun ada Impact, tapi muka saya memang tak appear langsung sebab saya nak cakap apa pasal hal perempuan. Okey. Tapi dalam video tu menarik. Tapi kalau saya cakap macam yalah hang punya produk mesti hang cakap bagus. Akhi Fairuz, boleh cerita sikit tak? Apa pendapat Akhi Fairuz sebagai seorang yang terlibat dalam pendidikan seks tentang produk Girl Talk Putri Solehah ini? Silakan Akhi. Baik. Okey, saya perasan bila saya pergi ke sekolah, remaja perempuan mereka ni memang sangat nak tahu tentang isu-isu yang melibatkan bahagian faraj mereka sendiri. Tambah-tambah mereka dalam fasa nak akil balik, sedang akil balik dan selepas akil balik. Tapi malangnya ada ibu yang menyampaikan benda ini secara literal, maksudnya secara asas saja. Ya, bagaimana penggunaan pad, kemudian basuh pad, jaga kebersihan. Tapi selebihnya kadang-kadang tidak disampaikan sebab tidak tahu apa yang nak disampaikan. Jadi bila hari itu saya mendapat salinan Girl Talk daripada Abang Bart sendiri dan saya menonton video-video berkenaan, ni bukan e-book kita baca, tonton je. Dan dia akan dapat special gift yang lain lah, kalender dan segala bagai. Dan bila saya tengok topik-topik yang dibincangkan, saya kata, wow, ini satu benda yang baik. Yang saya perlu sebar luaskan. Sebab bila video-video tu, para doktor, speaker, mereka bercerita bagaimana seorang perempuan boleh keluar darah haid dengan bahasa yang layman, yang maksudnya budak boleh faham. Bagaimana kitaran haid itu boleh berlaku, apa perubahan fizikal bagi seorang perempuan bila sudah akil balik. Termasuklah juga diceritakan pula berkaitan dengan apa itu ancaman sosial remaja, apa sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Dan paling saya suka yang jarang dibincangkan adalah apa itu tips untuk seni bela diri seorang remaja dan kanak-kanak kalau sekiranya menjadi mangsa.
Ini sebenarnya sangat rare, jarang orang bicarakan. Saya ni tak ada taekwondo, tak ada silat ya. Jadi bila ada orang yang bersedia bercerita tentang tips bela diri, that is very good untuk ibu bapa, untuk anak tengok. Dan untuk girl talk ni bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi parents pun boleh tengok, belajar. Kalau anak masih kecil, 2-3 tahun pun boleh beli. Walaupun ini fokus untuk usia 8 sampai 18, 9 ke 18 tahun, tapi parents yang masih ada anak kecil, tonton untuk kita educate anak kita ataupun simpan dulu. Ya, sebab setahu saya harga ni dia tak lama kekal 49, nanti akan naik harga. Jadi boleh dapatkan sekarang insya-Allah. Kita kekalkan harga ni pun sebab atas permintaan Akhi Fairuz, tahu, sebab dia kata saya ramai nak beli ni, sebab kita dah nak pergi, sebab dia dah lebih daripada nak dekat dah 300 dijual, alright, okay, dah ramai yang beli. Jadi sepatutnya kami dah bawa dia pergi ke harga asal iaitu RM99. Tapi sebab Akhi Fairuz kata kita bagi dekat follower, okay, saya kata okay, setakat ni kita bagi infinity dulu, tapi bila sampai masa nanti dia akan pergi ke harga 99. Dia akan betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap jika anda berminat, kita tidaklah memaksa pun, tapi benda ni akan membantu anda. Macam saya pun kalau anak tanya, Daddy, keputihan tu apa dia? Jenuh, putih mata aku nak jawab betul tak? Sebenarnya saya akan buat pensan, nanti dia akan cari mak dia untuk carikan jawapan. Jadi jika anda berminat boleh dapatkan dekat bit.ly/Akhi Fairuz, alright, okay, untuk sama-sama kita mendapat manfaat insya-Allah. Okey, baiklah. So kita pun dah sampai ke penghujung. Apa yang saya nak sampaikan adalah hari ini topik kita sangat menarik. Ramai yang menonton, ramai yang share, ramai yang like, tapi sekadar tontonan ataupun share itu tidak memberi kesan lagi selagi kita tak praktikkan. Jadi jom kita praktikkan sama-sama. First kali kalau lupalah apa benda sebab terganggu dengan silauan, bukan silauan satu, malah dua, double. Alright, ingat satu je. Betul balik kata-kata kita, terma yang digunakan untuk kemaluan anak. Itu satu. Okay? Dan kemudian jadilah mak ayah yang rapat dengan anak supaya boleh berbual dengan anak. Jadi best friend dengan anak. Supaya nanti kalau dia bermimpi, bagi anak lelaki, dia mimpi keluar air mani, dia cari ayah dia. Dia tahu nak tanya siapa. Alright? Dan kalau berlaku kepada perempuan, keluar darah haid dan sebagainya, dia tahu nak cari siapa dan mereka yang dicari adalah mak dan juga ayah, insya-Allah. Alright? Okay? Dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi pada hari esok 21 Mei. Saya jemput juga Akhi Fairuz untuk sama-sama menonton. Topik esok ni dia agak luar biasa sebab kita nak tukar perangai anak dengan kita tukar tulisan anak. Saya pun tak boleh brain, alright? Macam mana boleh berlaku. Tapi kita bersama dengan seorang pakar penganalisis tulisan tangan, juga guru kepada saya, sahabat kepada saya, iaitu Dr. Hajah Azura Hashim, yang akan bersama-sama dengan kita esok pada pukul 11 pagi, yang akan ceritakan tentang tulisan tangan dan macam mana. Kita bukan nak belajar tentang grafologi esok daripada A sampai ke Z, tapi kita nak tengok macam mana tulisan tangan mainkan peranan kepada sikap dan juga perangai anak-anak kita. Malah dia boleh ubah juga kita punya perangai kita. Nak ada lebih ada kepimpinan dan sebagainya. Sebab saya baru je ikuti kursus Dr. Azura ni, baru saya nampak. Dan kita nak menjawab juga, adakah grafologi ni adalah satu pseudoscience, iaitu adalah satu, sebenarnya benda ni mitos je, tak ada pun. Kita nak esok Dr. Azura akan jawab untuk sama-sama kita lebih faham, insya-Allah, menjadi ibu bapa yang lebih hebat. Adik-adik yang menonton pun make sure esok tengok juga, sebab esok dia adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Okey, baik. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Akhi Fairuz yang sibuk sangat-sangat dan hari ini dapat bersama-sama dengan Impact Chit Chat, dan mudah-mudahan insya-Allah perkongsian ni menarik. Saya pun tak sedar dah sejam dan sekarang dah azan Zuhur, alright. Jadi kita harap lepas ni semua bila dah habis kita lari ke toilet dan ambil wuduk dan kita bersedia untuk solat Zuhur berjamaah dengan anak-anak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan menjadi lebih bagus. Jadi kata-kata akhir, bukan wasiat, kata-kata akhir daripada Akhi Fairuz kepada semua. 30 saat, silakan. Okey, saya harapkan beberapa hari ini mendapat satu ilmu yang baru, tapi ingatlah untuk mendapat satu ilmu baru tu kita kena cari, jangan kita hanya tunggu saja. Dan untuk harapan saya berkaitan dengan pendidikan sexuality, biarlah apa sekalipun yang anak belajar di sekolah, paling penting ibu ayah lah yang perlu anak rujuk, ya, sebab kita tak tahu siapa yang anak kita belajar, siapa yang dia kenal dalam media sosial. Biarlah dia kenal kita lebih pada yang lain dan mereka lebih percaya pada kita berbanding yang lain. Untuk memiliki kepercayaan, perlu berbicara pada awal apa jua topik
termasuklah pendidikan seksualiti. Dan untuk mereka yang bertanya tadi yang masih lagi saya tak dapat nak jawab dalam live ni, nanti saya akan buka dalam live berkenaan di Facebook Impact, dan saya akan berbalas komen di situ untuk menjawab soalan tuan-puan. Sekali lagi terima kasih. Salam Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan ni Ramadan terbaik bagi tuan-puan. Thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan, kita bagi tepukan untuk Akhi Fairuz. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita buat ni diangkat menjadi ibadat kita pada 10 malam yang terakhir ni, dan mudah-mudahan kita dapat Ramadan kali ni lebih hebat berbanding dengan sebelum. Jadi insya-Allah itu sahaja, kita jumpa esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impact Chit Chat. Tahu itu nama itu.